Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjelaskan kepada rakyat berhubung siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran pekerja asing bagi sebuah kementerian oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang didakwa melibatkan menantunya. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil berkata, bekas Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan berhubung kes berkenaan dan memberitahu SPRM di mana kedudukan atau lokasi menantunya itu ketika ini. Katanya Tan Sri Muhyiddin kena jawab isu ini. Beliau kena jawab dan saya cabar Tan Sri bantu SPRM cari menantunya untuk bantu siasatan. Dilaporkan SPRM sedang mengesan dua individu iaitu Muhammad Adlan Barhan dan Mansur Saad bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Menurut SPRM, semakkan rekod oleh Suruhanjaya itu juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei lepas dan setakat ini tiada rekod kedua-duanya telah kembali ke Malaysia. Dalam perkembangan lain, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat negeri selepas pilihan raya negeri akan membolehkan lebih banyak isu dan masalah rakyat dapat diselesaikan. Katanya, dalam konteks telekomunikasi, misalnya jika ada masalah, saya boleh terus bertindak mengatasinya dengan kerjasama pemain industri dan dasar yang sama ini pastinya akan memberi lebih manfaat kepada rakyat. Nombor 7. Harapan telah mencapai kesepakatan berkenaan calon Menteri Besar Kedah sekiranya kedua-dua gabungan itu menang pada pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagaimanapun berkata, nama berkenaan hanya akan diumumkan selepas kedua-dua gabungan itu berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 19 kursi Dewan Undangan Negeri iaitu majoriti mudah pada PRN ini. Katanya kesepakatan ini kami telah capai tetapi kita tidak umumkan. Bila kita capai jumlahnya itu, insya-Allah kita akan umumkan. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau turut menaruh keyakinan golongan muda untuk keluar mengundi beramai-ramai pada 12 Ogos ini khususnya untuk memilih calon-calon daripada gabungan BNPH. Sementara itu Ahmad Zahid berkata, Langkawi perlu dibangunkan semula dalam usaha menarik kehadiran lebih ramai pelancong bagi menjana pendapatan dan ekonomi penduduk di Pulau Peranginan itu. Beliau berkata antara perkara yang perlu diberi perhatian segera adalah berkenaan perkhidmatan feri yang dilihat memberi kesan terhadap jumlah kedatangan pelancong di Kesini. Nombor 6. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjelaskan kepada rakyat berhubung siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran pekerja asing bagi sebuah kementerian oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang didakwa melibatkan menantunya. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil berkata, bekas Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan berhubung kes berkenaan dan memberitahu SPRM di mana kedudukan atau lokasi menantunya itu ketika ini. Katanya Tan Sri Muhyiddin kena jawab isu ini. Beliau kena jawab dan saya cabar Tan Sri bantu SPRM cari menantunya untuk bantu siasatan. Dilaporkan SPRM sedang mengesan dua individu iaitu Muhammad Adlan Barhan dan Mansur Saad bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Menurut SPRM, semakkan rekod oleh Suruhanjaya itu juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei lepas dan setakat ini tiada rekod kedua-duanya telah kembali ke Malaysia. Dalam perkembangan lain, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat negeri selepas pilihan raya negeri akan membolehkan lebih banyak isu dan masalah rakyat dapat diselesaikan. Katanya, dalam konteks telekomunikasi, misalnya jika ada masalah, saya boleh terus bertindak mengatasinya dengan kerjasama pemain industri dan dasar yang sama ini pastinya akan memberi lebih manfaat kepada rakyat. Nombor 5. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumi berkata, meskipun terikat dengan Akta Lompat Parti, namun tidak mustahil kerajaan pusat akan bertukar sekiranya Perikatan Nasional memenangi semua pilihan raya negeri nanti. Beliau berkata ini kerana proses undang-undang yang membolehkan ia berlaku. Katanya begitu juga dengan kerajaan negeri lain, ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat. Pengurusi PN Negeri Sembilan itu turut menyatakan keyakinan potensi gabungan terbabit untuk menang di Negeri Sembilan amatlah tinggi, malah mampu memberi sengit-sengit kepada pihak lawan. Ujarnya sokongan diterima bukan sahaja daripada pengundi Melayu, namun sokongan kaum Cina dan India juga amat memberangsangkan. Katanya ia agak berbeza daripada kajian sikap yang kita lakukan pada pilihan raya umum ke-15 lalu di Negeri Sembilan, yang mana kali ini kita mendapati orang ramai semakin selesa dan beri ruang kepada PN. Reaksi positif dan perkembangan inilah membuatkan jentera kami bersemangat kali ini. Malah katanya jika peratusan keluar mengundi tinggi, potensi untuk PN menubuhkan kerajaan juga cerah. Sementara itu berkenaan dakwaan yang wujud elemen jual kerusi dalam pemilihan calon PN di Negeri Sembilan, beliau berkata sekiranya benar ia berlaku,
gabungan itu tidak akan berkempen dalam keadaan ala kadar seperti sekarang. Katanya, kalau saya boleh jual kursi, kita tiada masalah duit, tiada masalah nak berkempen dan sebagainya. Malah bebanan kepada pemimpin dalam menghadapi PRN ini amat gentir dan besar. Pada mereka yang buat dakwaan fitnah bahawa saya jual kursi, saya ampunkan mereka supaya tak perlu cari saya di padang mahsyar nanti. Sebelum ini, media melaporkan calon bebas Dewan Undangan Negeri Sikamat, Muhammad Hafiz Baharudin mendakwa wujud elemen jual kursi terbabit selepas mendapati senarai calon diumumkan gabungan itu sangat lemah dan tidak berpotensi untuk menang. Nombor 4. Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, DAP merupakan parti yang menjadi punca perpecahan kaum dan agama di negara ini. Bercakap di hadapan kira-kira 100 orang pada ceramah di Taman Medan, bekas Menteri Dalam Negeri itu menegur anggota polis yang mengundi parti selain PN dengan mendakwa mereka mengikut kehendak DAP. Katanya kerana DAP lah yang memecah belahkan kaum dalam negara kita ini. Dulu semasa DAP kecil, sokongan DAP begitu kecil sahaja. Negara ini aman, orang Cina boleh niaga aman. India boleh buat apa sahaja. Melayu hidup aman sejahtera tanpa diganggu sesiapa. Hari ini yang cakap macam-macam memecah belahkan kita adalah DAP. Kalau polis yang undi bukan PN juga mengikut kehendak DAP memecah belahkan negara kita ini. Semalam seramai 98,785 anggota polis, tentera dan pasangan mereka mengundi pada pengundian awal bagi 6 pilihan raya negeri. Sementara itu pada ceramah di Tanjung Karang, Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi mendakwa Amiruddin Syahri sebagai seorang menteri besar yang lemah. Dia mendakwa seorang speaker di Selangor menggagalkan usaha Menteri Besar Selangor itu membentangkan rang undang-undang berkaitan undang-undang Islam. Katanya MB Selangor lemah. Ini fakta. Tuan-tuan masih ingat Selangor nak bawa satu RUU pindaan pentadbiran Islam Selangor. Ini bukan soal nak mainkan sentimen agama. Nak bawa RUU pindaan enigma di sedang negeri, ia kena masuk aturan mesyuarat, kena dapat kelulusan dari kerajaan masuk di dalam aturan mesyuarat. Tetapi akhirnya MB kena dikantoi oleh speaker. Di Selangor, biasanya kita bersidang 2 minggu. Itu kali 3 hari sahaja dah selesai. Saya tak mainkan apa isu kandungannya, tapi inilah kelemahan MB sebagai esko agama untuk bawa RUU yang telah ada dalam aturan mesyuarat. Difahamkan Yunus merujuk kepada cadangan pindaan bagi penukaran agama sepihak kanak-kanak bawah umur di Selangor. Sebelum ini, Setiausaha PAS Selangor, Rosal Syahir Muhammad Syahir mendakwa penyandang speaker Dun Ngah Sulim menjadi punca cadangan pindaan itu ditolak. Ngah yang sebelum ini pemimpin DAP menyangka dakwaan itu dan menuduh Roslan menyebarkan pembohongan. Nombor 3. Sasaran Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno untuk Perikatan Nasional mencapai kemenangan sehingga 33 kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah pada 12 Ogos ini dilihat agak sukar untuk dicapai ketika ini. Dianggap sebagai sukar digugat, hakikatnya PN tidak terlepas daripada dibelenggu masalah dalaman, terutama dalam kalangan penyokong yang sehingga kini masih tidak dapat menerima keputusan pucuk pimpinan dalam pemilihan calon pada pilihan raya negeri kali ini. Perkara itu dapat disaksikan apabila timbalan yang di-Pertua PAS Langkawi, Mazlan Ahmad dan Bendahari Pemuda PAS Langkawi, Safwan Hanif Syafiee bertindak menjadi calon bebas selepas tidak bersetuju dengan keputusan meletakkan wakil bersatu di Langkawi. Akhirnya Mazlan menjadi calon bebas di Dun Kuah, manakala Safwan Hanif di Dun Air Hangat, sedangkan dua kawasan itu dianggap sebagai kursi boleh menang PN berdasarkan keputusan pilihan raya umum ke-15 lalu. Keputusan PR15 menyaksikan calon PN Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah menang dengan majoriti 13,518 dalam pertembungan 4 penjuru termasuk menewaskan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berikutan tindakan bertanding sebagai calon bebas, Mazlan dan Safwan kemudian diumumkan dipecat dari PAS menyebabkan keadaan bertambah panas di Langkawi sehingga menyebabkan penyokong PM berpecah antara mematuhi arahan parti atau menyokong bekas pimpinan mereka berkenaan. Selain Mazlan, persaingan 3 penjuru di Dun Kuah menyaksikan persaingan membabitkan Ahmad Farid Mahmud, Perikatan Nasional Bersatu dan Ahmad Fauzi Cik, Pakatan Harapan PKR. Di Dun Air Hangat pula menyaksikan pertembungan 4 penjuru membabitkan Disham Suhaili Osman, Barisan Nasional, Samsila Siru, Perikatan Nasional Bersatu dan seorang lagi calon bebas, Zulfadli Muhammad Yusof. Kebimbangan PN berlaku perpecahan undi menyaksikan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sendiri terpaksa turun ke Langkawi bagi membuat tawaran kepada Mazlan dan Safwan menarik diri daripada bertanding sebagai balasan keahlian mereka dikembalikan. Bagaimanapun tawaran itu ditolak Mazlan dan Safwan yang mengumumkan sedia bertempur sehingga penghujung, namun Safwan Haris secara terbuka melakukan sumpah bai'ah akan menyokong kepimpinan Muhammad Sanusi sekiranya diumumkan menang pada 12 Ogos ini. Mengambil peluang ribut yang melanda di dua dun berkenaan, calon PHBN mampu tersenyum lebar kerana situasi ini jelas memberi kelebihan kepada mereka sekiranya penyokong PN bertindak memboikot proses pengundian atau melakukan protes menyokong calon bebas. Hakikatnya, tentangan menyokong PAS itu mampu diredakan sekiranya Muhammad Sanusi sendiri turun ke Langkawi bagi mententeramkan keadaan, sekaligus meminta semua ahli PAS memberikan sokongan kepada calon yang dipilih PN. Pada masa sama, siri pendedahan isu unsur nadi bumi yang didedahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dilihat turut boleh mengakibatkan sokongan kepada PN, terutama dalam kalangan pengundi atas pagar beralih kepada PHBN.
Isu kecurian REE yang berlaku di hutan simpang Bukit Enggan, SIG, antara penghujung dan awal tahun lalu membuktikan wujud kelemahan kepada pentadbiran negeri di bawah Muhammad Sanusi sehingga kegiatan itu boleh berlaku tanpa pemantauan pihak berkuasa. Muhammad Sanusi boleh mendakwa agensi negeri tidak mengetahui mengenai kejadian itu kerana ia berlaku di dalam hutan. Namun, hakikatnya penduduk sekitar SIG terutamanya di Kampung Sungai Senam dan Kampung Chong sudah membuat laporan mengenainya sejak tahun lalu lagi. Mereka sendiri menyaksikan bagaimana pergerakan lori, jentera berat, peralatan dan pekerja warga asing keluar masuk selama berbulan-bulan di Bukit Enggan tanpa dilihat agensi penguatkuasaan yang sepatutnya melakukan tugas pemantauan. Bagaimanapun, dengan tempoh kempen PRN tinggal beberapa hari lagi, PN masih dilihat sukar digugat dan memiliki kelebihan untuk menang PRN kali ini apabila dijangka terus menguasai kebanyakan dun di kawasan luar bandar serta kerusi mempunyai majoriti pengundi Melayu. Nombor 2. Perikatan Nasional hanya akan mengumumkan calon Menteri Besar Negeri Selangor selepas calon itu memenangi pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, beberapa nama telah disenarai pendek bagi jawatan berkenaan. Katanya calon Menteri Besar kita sedang dalam perbincangan untuk kita umum dalam satu waktu terdekat. Ada beberapa telah disenarai pendek, semua mereka yang bertanding adalah layak. Yang pentingnya mereka mesti menang. Kita tidak mahu umum nanti ada orang kalah pula. Sebab itu kita akan tengok dulu. Hamzah diminta mengulas isu itu selepas PS hingga kini masih tidak mengumumkan calon Menteri Besar mereka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar PN supaya mengumumkan calon Menteri Besar Selangor. Katanya, ini hantam kat Selangor, hantam Amiruddin Syahri, calon kamu Menteri Besar siapa? Calon kami saya dah umumkan Amiruddin. Sebelum ini, pengurusi PN Muhyiddin Yassin berkata, parti itu memutuskan untuk tidak mengumumkan calon Menteri Besar mereka di Selangor. Muhyiddin berkata nama-nama calon Menteri Besar itu hanya akan diumumkan apabila tiba waktunya. Katanya yang penting kita tidak perlu umumkan. Pada prinsipnya dalam senarai yang kita ada sudah kenal pasti ramai tokoh-tokoh dan sampai masa sesuai tahu siapalah Menteri Besarnya. Bagaimanapun, Muhyiddin menggesa pengurusi PN Selangor Muhammad Azmi Ali supaya menghadiahkan kemenangan kepada PN di Selangor. Azmi sebelum ini disebut-sebut bakal mengisi semula jawatan itu sekiranya PN dapat menawan Selangor. Azmi memegang jawatan itu dari 2014 hingga 2018 ketika bersama PKR. Nombor 1. Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azam Muhyiddin menasihatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno tidak hadir ke ceramah kempen pilihan raya bagi tujuan memastikan keselamatan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu terjamin. Perkara itu diumumkan Afnan sebelum mengakhiri ceramah Mega Perikatan Nasional bersama MB Kedah di Taman Ria. Ahli Parlimen Al-Ustaz itu mendakwa Muhammad Sanusi dinasihatkan tidak berada di pentas ceramah berikutan faktor keselamatan. Katanya pagi tadi Menteri Besar bermesyuarat di Kuala Lumpur untuk membincangkan perkara besar dan daripada itu dinasihatkan beliau untuk tidak meneruskan ceramah pada malam ini kerana ada perangkap yang dipasang oleh musuh. Perangkap itu menghendaki ambil kita masuk ke dalam itu, dia pegang dan buat sesuatu yang tidak dijangka. Waktu itu kita kena sedia dengan segala kemungkinan. Saya dah sebut dah dalam tempoh sehari dua ini kemungkinan akan berlaku sesuatu yang dahsyat. Perkara itu dijelaskan di hadapan ribuan penyokongan PN yang telah menunggu dari awal memandangkan Muhammad Sanusi dijadualkan turut serta dalam ceramah berkenaan berdasarkan poster yang dikongsi di media sosial. Katanya saya tidak dapat maklumat lengkap kenapa beliau tidak hadir. Saya dimaklumkan oleh penganjur yang beliau pada saat akhir diminta tidak hadir. Mungkin atas faktor keselamatan. Saya rasa itu arahan daripada PAS pimpinan pusat. Harap-haraplah tiada ancaman yang membimbangkan. Sebelum ini Muhammad Sanusi juga dilaporkan tidak hadir ke program sembang santai bersama Parlimen Perang PN di Padang Awam Taman Serai Wangil, Padang Serai sebelum tulangnya kononnya beliau ditangkap. Bagaimanapun, polis Diraja Malaysia menafikan laporan berita yang mengatakan Muhammad Sanusi ditahan atau dipanggil untuk dirakam percakapan. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.